abad ke-21, Felda kini dipersada antarabangsa. Syarikat gergasi ini telah melalui evolusi lebih daripada 50 tahun. Ramai yang menyokong, tidak kurang yang menentang transformasinya. Dokumentari ini memaparkan perjalanan globalisasi Felda. Felda lahir dengan satu misi dan visi. Misi untuk membawa penduduk Melayu luar bandar keluar daripada terus dibelenggu kemiskinan melalui penempatan semula di seluruh negara. Visi Felda pula adalah untuk menjadi peneraju industri sawit untuk menaik taraf kehidupan peneroka. Saya yakin Felda akan menjadi satu perbendaharaan yang sangat bermakna bukan sahaja kepada orang-orang Melayu dalam negara ini, tapi ia akan menjadi contoh teladan bagi seluruh kaum dalam negara ini, iaitu sebuah negara yang dahulunya mundur dijajah tapi telah bertukar menjadi satu negara yang telah dikenal sebagai negara yang dapat membuktikan pencapaian dan kemajuan dalam masa yang pendek. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan atau Felda telah ditubuhkan pada 1 Julai 1956 di bawah Ordinan Kemajuan Tanah 1956 dengan slogannya Bakti Disemai, Bukti Dituai. Tujuan utama penubuhan Felda adalah untuk melaksanakan projek pembangunan tanah di seluruh Malaysia. Modal permulaan kepada pembukaan dan pembangunan Felda adalah sebanyak 10 juta ringgit sahaja. Felda telah ditubuhkan oleh kerajaan untuk membasmi kemiskinan. Dan cara membasmi kemiskinan ini adalah melalui pembangunan tanah. Jadi Felda telah menjalankan pembangunan tanah dan melalui pembangunan tanah menanam kelapa sawit, getah, koko dan menempatkan penuka-penuka. Penuka telah menerima manfaat daripada program ini. Daripada golongan yang miskin, mereka telah keluar daripada golongan yang miskin. Penduduk luar bandar yang miskin dan tidak mempunyai tanah diberi peluang untuk mengusahakan tanaman sawit dan getah di atas tanah seluas 10 ekar setiap seorang melalui program pembangunan tanah dan skim penempatan semula. Mereka ini yang dikenali sebagai peneroka Felda juga diberikan tapak seluas 0.25 ekar untuk membina rumah di dalam sesebuah tanah rancangan. Hak milik tanah akan diberikan kepada para peneroka setelah tanah tersebut diusahakan mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Felda. Pada awalnya, Felda berfungsi sebagai pemangkin pembangunan sosioekonomi melalui pertanian, kemudian berkembang menjadi sebuah konglomerat komoditi kelapa sawit yang terbesar di dunia. Hari ini dengan limpahan rezeki yang diberikan oleh Allah SWT, saya lihat Felda bukanlah seperti dahulu. Kemodenan dan kemajuan teknologi pada masa kini menjadikan fungsi Felda terus berkembang dalam pelbagai industri melalui penubuhan syarikat-syarikat milikannya. Felda terus berfungsi sebagai ejen kemasyarakatan sehingga menjadikan komuniti Felda sebagai contoh komuniti luar bandar yang boleh dibanggakan. Pada saya, kita kena go global lah. Kita jangan jadi hero kampung lah. Dah sampai masa untuk kita keluar, mencuba keupayaan diri sendiri seperti mana Petronas. Petronas ni sebuah company yang mana, ialah kalau kita lihat walaupun kita tak ada minyak yang banyak seperti negara-negara Arab, tapi negara Arab tu minyak yang diterokai adalah Petronas. Jadi pada saya, Felda Gold Ventures, dia mempunyai pengalaman, kemahiran yang mana dia, ialah daripada satu entiti yang dipandang sepi, dipandang, orang kata sebut Felda ni satu jenama yang low class. Tapi ini hari dah naik sikit-sikit dan saya rasa kalaulah apa juga benda yang dibuatkan dengan niat-niat yang baik, niat yang ikhlas dan bersistematik, pada saya plan untuk mengembangkan jenama Felda, perniagaan Felda ke merata dunia, saya rasa insya-Allah satu langkah yang bijak lah. Pada 1970-an,
Felda Holdings Berhad ditubuhkan bagi memantau dan mentadbir kepentingan Felda dan warganya melalui syarikat-syarikat milikannya dan menjalankan perniagaan dalam bidang perkhidmatan dan perkilangan. Felda Holdings Berhad dimiliki oleh Koperasi Permodalan Felda Malaysia Berhad sebanyak 51% dan Felda sebanyak 49%. Kesemua syarikat ini adalah 100% kepunyaan dan milikkan Felda. Hari ini, Felda Holdings Berhad mempunyai 44 syarikat milikannya yang menjalankan perniagaan komoditi sehingga ke peringkat antarabangsa. Felda ini satu cash cow. Felda ini the golden goose. Ia adalah apa itu? Golden goose. Itik emas yang memberi telur emas selama hari ini, yang menjana cash flow dan cash daripada cash flow cukup besar, billions. Ya, saya tahu, nanti saya akan sebutkan kemudian apa yang diberikan kepada KPF setiap tahun, dan dengan dana itu tak kurang daripada 1.5 billion, 1.5 billion ya, KPF menjaga kepentingan dan kemaslahatan peneroka. Koperasi Permodalan Felda Malaysia Berhad atau KPF telah ditubuhkan pada 1 Julai 1980 di bawah Ordinan Koperasi 1948 dan kemudian digantikan oleh Akta Koperasi 1993. Penubuhan KPF merupakan satu program tanggungjawab sosial korporat Felda bertujuan membangunkan sosioekonomi di kalangan warga Felda. Koperasi Permodalan Felda Malaysia Berhad ini ditubuhkan pada tahun 1980, di mana sehingga ini keahlian mereka telah mencecah sekitar 220,000 orang. Dan keahlian ini terbuka kepada para peneroka, keluarga peneroka. Maksud keluarga peneroka ni isteri, anak-anak, dan juga kaki tangan Felda. Maksud kaki tangan Felda ini kaki tangan yang tetap, permanen. KPF memberi peluang secara adil kepada peneroka, ahli keluarga peneroka serta kaki tangannya untuk turut serta memiliki ekwiti dalam syarikat milikkan Felda. 50 tahun sudah berlalu. Kini Felda sedang merentasi tempoh 50 tahun yang kedua dan telah berjaya mengurangkan kadar kemiskinan dari kalangan orang Melayu di seluruh negara. Felda, sebuah institusi Melayu yang terbesar di dunia, sehingga kini masih menjaga kepentingan dan kebajikan warga Felda sama seperti misi asal penubuhannya. Seperti mana yang dikendaki oleh Yang Amat PM kita, bahawa inovasi adalah satu perkara penting yang mesti dilakukan untuk memastikan Felda boleh melonjak lebih tinggi pada 50 tahun kedua. Kita sokong kerana kita merasakan ini adalah jalan terbaik atau kita panggil proses transformasi untuk Felda yang kita nampak akan memberikan kesan yang baik. Objektif penubuhan Felda telah berubah mengikut perubahan masa dan teknologi. Warga Felda juga turut mengalami penghijrahan ke arah globalisasi. I see Felda as a success story in the sense that it has transformed the lives of more than 100,000 families. And today, if you include the second generation and third generation, you're talking about almost 2 million people from being near in poverty, from being landless people. Now they are proud owners of more than 10 acres of land. They have income level which is way above the poverty line. We have coined this terminology, modern Felda. I want Felda to be global. I want Felda to use new technologies and really become an organization that reflects
an organisation of the 21st century. Hasrat bapa dan anak ini bukanlah hasrat peribadi, bukan juga amanat negeri, tetapi perjuangan negara untuk memerdekakan bangsa dari kancah kemiskinan. Itu antara dua perkara yang saya rasa sangat penting untuk membangunkan Felda ke tahap yang lebih tinggi dalam 50 tahun kedua ini. Hasrat Allahyarham Tun Razak ialah untuk memperbaiki kehidupan dan sosioekonomi rakyat jelata di luar bandar yang daif dan miskin. Misi dan visi beliau adalah sesuai dengan suasana sosioekonomi pada waktu Malaysia masih diambang kemerdekaan. Hasrat dan impian Allahyarham Tun Razak itu telah tercapai dan sangat berjaya kerana Felda merupakan rancangan pembangunan tanah yang pertama seumpamanya di dunia. Felda Global Ventures Holding atau FGV merupakan unit komersil di bawah kumpulan Felda Global untuk membawa Felda ke arah globalisasi. Kerana itu Yang Berhormat pada tahun 2009 yang lalu telah memisahkan antara Felda dengan Felda Global Ventures, di mana pada tahun yang berkenaan Yang Berhormat Datuk Seri Najib selaku Menteri yang menguruskan Felda melancarkan penubuhan Felda Global Ventures. Harapan masa itu ialah supaya Felda dan Felda Global mempunyai fokus yang tertentu, di mana Felda, lembaga Felda, tanggungjawab dia ialah untuk menjaga kebun atau ladang masyarakat peneroka dan sosioekonomi peneroka. Dan Felda Global Ventures ialah untuk menjalankan perniagaan di dalam dan luar negara. Itu yang pertama. Yang kedua, hasil daripada perancangan itu untuk melaksanakan supaya Felda Global Ventures ini dapat menjadi syarikat peladangan yang terbesar di dunia dan memastikan supaya Felda Global Ventures ini mempunyai pengurusan yang baik, yang profesional, yang boleh bersaing di samping memenuhi dasar yang ditetapkan oleh kerajaan masa kini, di mana agensi atau syarikat-syarikat yang berkaitan dengan kerajaan JLC tidak boleh menjalankan perniagaan dan Felda mestilah melupuskan pegangan kerajaan. Kerana itu Felda Global ini sesuai dengan dasar government role in business. Sesuai dengan wawasan kerajaan untuk melihat masyarakatnya memperolehi pendapatan yang lumayan, penyenaraian FGV akan memberi kesan ekonomi yang penting kepada rakyat Malaysia, khususnya warga Felda. Warga Felda dapat menikmati kualiti kehidupan yang amat baik serta membuka ruang dan peluang kepada generasi baru untuk menjadi modal insan bertaraf dunia. Projek peneroka perintis peringkat pertama bermula di Felda Lurah Bilut. Felda telah berjasa kepada 112,635 orang peneroka. Dan sehingga kini seramai lebih daripada 2 juta orang, termasuk kaki tangan Felda dan generasi barunya, menikmati segala kekayaan dan kemewahan daripada rancangan pembangunan tanah Felda ini. Generasi baru adalah anak-anak peneroka, anak cucu cicit peneroka. Selain daripada peneroka dan juga isteri dia, generasi baru adalah orang-orang yang bukan peneroka ataupun isteri peneroka. Itu adalah generasi baru. Tapi dalam ruang itu yang lebih luas, kita masukkan juga anak-anak kaki tangan. Kaki tangan Felda. Sebab kita dalam kita batu kita panggil warga generasi baru Felda. Okey, saya melihat bahawa keadaan generasi baru ini, generasi baru Felda dan juga generasi peneroka ini satu keadaan yang sama, iaitu mereka lesu. Lesu dari segi berperanan untuk menyuarakan sesuatu pandangan. Baik, peneroka dilesukan dengan cara iaitu mengongkong minda mereka. Badan-badan belia lesu adalah disebabkan kawalan oleh
pihak kerajaan sebagai contoh apabila terdapat persatuan-persatuan belia yang hendak ditubuhkan. Belum beroperasi, baru nak tubuhkan. Apabila kita nak tubuhkan atas nama ada saja generasi baru Felda ke apa ke, mereka tidak akan luluskan. Dan bagaimana satu individu hendak menyuarakan pandangan mereka tanpa ada dinaung di bawah mana-mana nama. Di sinilah fungsi sebenarnya Majlis Felda Malaysia. Sebab itulah saya katakan tadi mula-mula kenapa kami antara badan gabungan NGO di Felda yang pertama menyokong usaha ini, sebab kalaulah bukan kami yang mula-mula menyokong, saya rasa akan ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan seperti yang dah berlaku pun sekarang, mengatakan mereka adalah NGO yang mewakili golongan peneroka yang ramai, sedangkan hanya 8 orang. Mereka lah yang mewakili NGO ataupun generasi kedua yang ramai, sedangkan jumlah ahlinya pun kita tak tahu berapa. Kemudian mereka lah mengatakan mereka lah NGO yang akan mempertahankan peneroka dan sebagainya, tapi mereka pun tidak berdaftar. Dan saya rasa selaku badan NGO, bukannya Majlis Felda saja, ada lagi alumni asrama Felda, kita ada GAPROF, kita ada ISKAF yang mewakili anak-anak seni Felda, ada Persada yang mewakili mahasiswa. Semua suara-suara ni apabila ada rasa ketidakpuasan hati, kita hantar kepada Felda, Felda akan jawab, kan? Dan biasanya tempoh jawab tu tidaklah lama. Kemudian macam-macam saluran kita boleh gunakan sebenarnya, kan? Kalau katalah nak datang KL ni jauh, berada di Sabah, di mana? Di Perlis contohnya, nak datang ke KL susah, kita ada pejabat Felda, kan? Di setiap rancangan ada pejabat Felda. Kalaulah pengurus itu tak boleh nak sampaikan maklumat, kita ada email, kan? Kita ada Twitter, kita ada Facebook, kan? Ada website, ada blog di peringkat Felda lagi yang kita boleh suarakan apa yang kita rasa kita tidak puas hati. Pada 31 Mei 2012, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak telah melancarkan prospektus sempena penyenaraian FGV ke Bursa Malaysia. Saya juga ingin memaklumkan bahawa penyenaraian ini mencatat 2 detik yang bersejarah bagi Felda dan bagi negara Malaysia. Iaitu penyenaraian ini merupakan yang terbesar di Asia bagi tahun 2012. Dan IPO ini merupakan yang kedua terbesar di dunia pada tahun ini, selepas Facebook. Penyenaraian FGV bertujuan untuk memenuhi kehendak pasaran dan menjadi peneraju industri sawit bertaraf dunia. Langkah yang bijak ke arah globalisasi Felda. Dari segi ekonomi, sudah tentulah apabila penyenaraian ini berlaku sebagai sebuah syarikat blue chip peladangan yang terbesar, kita yakin FGVH akan memberikan keuntungan yang besar kepada peneroka melalui dividen-dividen hasil daripada proses penyenaraian ini. Sebagai anak peneroka yang membesar, sebagian besar hidup saya di Felda, saya tahu berdasarkan rentetan kronologi masa lampau, kita tahu bahawa penyenaraian ini akan meletakkan masyarakat Felda berada kepada satu tahap, istilah yang kita nak gunakan, berada di tepi jurang, kan, yang boleh saja akan menyebabkan mereka jatuh di jurang itu, dijatuh dalam keadaan yang suasananya tersangat buruk. Walaupun begitu, ini bukanlah kali pertama idea untuk menyenaraikan Felda disuarakan. Pada tahun 2003, kalau kita masih ingat, Tun Mahathir pernah melahirkan idea untuk menyenaraikan Felda. Tetapi pada masa itu mungkin terdapat kekangan-kekangan tertentu dan ialah oleh kerana proses penerangannya mungkin lambat dan peneroka masih belum bersedia, maka ia tak dapat dilaksanakan pada masa tersebut. Tapi alhamdulillah, berkat kegigihan yang amat Perdana Menteri kita, proses penerangan pun dah berjalan dan saya lihat peneroka pun sudah semakin boleh menerima
dan ada yang dah mula faham. Penyelesaian Felda Global Ventures Berhad, ya, saya kira merupakan satu yang telah mendapat perhatian umum kerana semacam tiba-tiba ia merupakan satu yang diminati ramai. Namun saya tahu tidak ramai yang benar-benar memahami isu ini. Felda Global Ventures Berhad, ya, yang merupakan anak syarikat syarikat Felda yang beroperasi seluruhnya di luar, ya, terlibat dalam apa yang dikatakan sebagai pelaburan atau investment, khususnya di Amerika, di Kanada, di Timur Tengah, di beberapa tempat negara yang lain, yang rata-rata saya kira cukup menasabah sebagai satu strategi Felda dari segi untuk mendapat pulangan dan pelaburan mereka dalam sektor yang saya kira seharusnya seiring dengan strategik bidang mereka. Kerajaan dan pengurusan Felda sentiasa mempunyai pelan tindakan yang kreatif dan inovatif demi menjaga kepentingan dan ekonomi para peneroka serta warga Felda ke arah kejayaan lokal dan global. Penyelesaian ini adalah sangat baik bagi rakyat Malaysia umumnya kerana boleh menjadi pemegang saham di dalam syarikat yang besar, konglomerat yang besar seperti Felda Global Ventures Holding ini. Saya nak sebutkan di sini bahawa pendirian kita daripada awal bukan kita fikirkan segelintir di kalangan penuka-penuka Felda yang mungkin mereka mempunyai kepekaan yang tinggi mengenai kemungkinan risiko selepas penyenaraian. Sebab kita kena memahami latar belakang penuka Felda. Mereka bukan masyarakat yang mempunyai pendidikan yang tinggi. Reaksi negatif ini mungkin timbul kerana ketidakfahaman mereka tentang hasrat kerajaan dalam mentransformasikan Felda dan warganya ke arah globalisasi. Selepas digembar-gemburkan tentang penyenaraian ni dan dimaklumkan juga akan melibatkan peneroka, maka adalah suara-suara jahat, suara-suara yang iri hati. Sebenarnya saya lebih suka menggunakan perkataan suara-suara yang merasakan mereka rasa tergugat. Oleh kerana melihatkan penyenaraian ini bakal memberikan buah tangan yang paling baik daripada kerajaan kepada rakyat, terutamanya peneroka Felda, maka mereka memberikan ugutan-ugutan yang nampak macam boleh kita percaya, tapi sebenarnya benda itu memang salah. Mungkin ini juga kerana penyenaraian FGV akan membuka peluang kepada orang luar dan para pelabur asing untuk memiliki saham FGV. Mereka ini beranggapan bahawa dengan kemasukan Global Partnership atau rakan kongsi luar akan menyebabkan equity di dalam FGV diambil alih kelak. Atau mungkin juga kerana mereka khawatir yang Felda akan kehilangan hak dan pegangan dalam organisasinya setelah Felda Plantation Sendirian Berhad memajakkan tanahnya ke dalam FGV. Dari segi fundamental isu yang penting. Cerita Felda Global Venture ni adalah satu cerita bapa dan anak. Ya. Bapa tu Tun Razak membina Felda selama 30 tahun. Ialah dia punya vision, Felda dibina slowly 30-40 tahun. Anaknya pula yang menjual Felda. Itu isu pokoknya. Ya, anak jual, bapa membina. Felda ni telah membangun dah lama dah. Takkanlah kita akan jual hingga menutup apa yang telah diwujudkan selama ni. Kita perlu, bila dikatakan jual ini, bukan berunsur jualan yang akan melenyapkan sesuatu, tetapi jualan yang akan lebih meningkatkan kawasan atau keadaan yang ada sekarang ni. Baik, kerajaan negeri peranannya menyerahkan tanah. Sebab kerajaan negeri adalah badan yang agensi yang paling besar peranan dalam mengurus tanah. Baik, ketika diserahkan tanah ini, dia melalui satu pewartaan, iaitu pewartaan GSA. Apabila kerajaan negeri serah, dia serah sekali dengan yang mana dipanggil Felda Plantation.
Baik, itulah dia tanah peneroka. Kerajaan ambil tanah Felda Plantation seluruh negara 830 ekar. Ini bukan soal seinci. Ini 830,000 ini tanah milik generasi kedua. Menurut Felda, dari 853,313 hektar tanah yang diuruskan oleh Felda Plantation Sendirian Berhad, seluas 331,375 hektar tanah adalah kepunyaan Felda Plantation Sendirian Berhad. Manakala selebihnya iaitu tanah seluas 521,938 hektar pula adalah kepunyaan para peneroka generasi pertama yang dimiliki melalui program pembangunan tanah Felda. Dalam Felda Global Venture, isu terpenting di mana kami Pakatan Rakyat bercanggah dengan kerajaan Malaysia di bawah Najib, Perdana Menteri Najib, adalah Perdana Menteri Najib berpendapat bahawa tanah Felda Plantation yang sebanyak 350,000 hektar itu kepunyaan kerajaan. Ya, kepunyaan kerajaan maknanya kalau kerajaan jual tanah itu, dia tidak perlu berkongsi dengan peneroka. Dia boleh jual suka hati dia. Tanah kita tak jual, tak ada jual. Tanah tuan-tuan kita tak usik. Tak ada. Tuan-tuan yang punya geran, tak punya geran lagi, itu milik itu tak nak. Kita pun cukup tanah, tak nak tanah. Tanah tuan-tuan pakai lah. Saya sebut petang Datuk Seri. Nak sebut, Felda Plantation ni bukan milik tuan-tuan. Bunyi tak sedap. Tapi tuan-tuan mesti perasan lah. Maknanya tanah Felda Plantation bukan milik tuan-tuan. Ini milik Felda sama kerajaan negeri. Yang saya sebut di awal ni kan. Itu sebab di Sabah tuan, kita dah mula bagi berapa tahun yang lalu, berapa tahun dah suruh bagi Sabah. Dah 3 tahun, 3-4 tahun. Kita pergi pada Sabah 50 juta ringgit setahun. 50 juta tuan, 50 juta. Digunakan duit itu untuk membantu masyarakat. Ada daripada ahli kumpulan ini berpendapat bahawa mereka sepatutnya diberi hak untuk mendapat tanah sendiri seperti yang pernah diterima oleh para peneroka generasi pertama. Antara intipati, perjanjian yang dia buat, Pusat ni melibatkan pegangan 365,000 hektar. Kalau saya tak betul, insyaAllah Timbalan Presiden Anak mungkin boleh perbetulkan. Tanah plantation yang mana ini janji Pakatan Rakyat dan saya mengharapkan sangat agar Pakatan Rakyat boleh memerintah, kerana saya masih menumpang di rumah orang tua saya, tidak mempunyai tanah dan sudah berkeluarga dan tidak mempunyai pekerjaan tetap. Sekiranya janji Pakatan Rakyat, sekiranya Pakatan Rakyat boleh menguasai pemerintahan di Malaysia, tanah-tanah ini yang seluas 365,000 hektar akan diisi dengan peneroka yang mana boleh memuatkan seramai 80,000 peneroka baru. Tanah 350,000 hektar tu nak bagi 1.6 juta orang. Berapa bongkis dapat seorang? Selain daripada isu pemilikan tanah, isu perumahan juga menjadi satu permasalahan. Isu rumah. Saya tak nafikan perumahan generasi kedua adalah antara tuntutan utama generasi. Kalau kita pergi mana-mana tempat pun, antara perkara yang menjadi tuntutan kepada generasi kedua adalah isu perumahan. Kita kena lihat berapa ramai generasi kedua hari ini. Kalau jumlah peneroka ada 112,635 orang, kalau generasinya hari ini lebih 1.8 juta. 1.6 hingga 1.8 juta. Ini generasi kedua, generasi ketiga, generasi anak-anak peneroka. Jadi kalau kita sediakan perumahan contohnya di satu-satu kawasan, jumlahnya taklah sebanyak itu, mungkin 200, 300 orang yang akan dapat. Jadi bila diterima, ada yang tak dapat, mereka pun akan rasa tak puas hati. Kenapa dia dapat, kenapa saya tak dapat? Kan? Jadi benda-benda ni akan menjadikan tetap berpanjangan mengatakan tak puas hati, tak betul dan sebagainya.
Sekiranya generasi baru terus bergantungan dengan pihak kerajaan mahupun Felda untuk membantu mereka membina penghidupan, maka negara terpaksa membelanjakan sejumlah bajet yang besar untuk itu dan terpaksa mengurangkan bajet bagi perkara dan isu lain seperti pembangunan pendidikan dan kesihatan. Sebenarnya daripada segi kata tu daripada segi harta ni, pemilikan memang tak ada. Kita dah tahu dah tak cukup. Sebab satu keluarga tak usah banyak, 5 orang anak saja. Maka kita dah tahu yang pertama saja mungkin dapat peluang untuk mewarisi harta tersebut. Walaupun secara totalnya mereka tidak boleh mewarisi 100%, tapi yang boleh tinggal di Felda cuma satu, itu pentadbir. Pentadbir harta yang saja boleh tinggal dalam Felda. Yang lain-lain tu walaupun dia bertinggal tapi dia macam tak diiktiraf sebagai penduduk di situ ataupun orang yang boleh mendapatkan hasil. Apa yang kita buat ialah untuk membantu generasi Jarut baru ni yang menghadapi masalah tersebut. Kita cuba dengan keupayaan kita ada untuk memberikan mereka apa sahaja bentuk latihan, memberikan bentuk bantuan untuk mereka boleh berdikari. Dari segi perumahan pula, memang terus terang Felda tak mampu nak bagi rumah pada semua orang sebab tanah tu makin lama makin terhad. InsyaAllah kalau kita ekonomi mereka kukuh, isu perumahan ni dah menjadi kurang sebab mereka mampu memiliki rumah-rumah di kawasan sekitar. Penyenaraian FGV terpaksa melalui beberapa rintangan apabila sekumpulan peneroka yang juga pemegang saham KPF membuat injangsi mahkamah. Disebabkan injangsi tersebut, KPF tidak dapat turut serta untuk menjadi sebahagian daripada penyenaraian FGV. Isu injangsi ini sebenarnya ada kaitan dengan isu pajakan tanah oleh Felda Plantations dalam FGV. Sebenarnya isu berkaitan dengan penggadaian tanah ni, saya nampak memang tak logik pun. Kalau kita tengoklah nak menggadaikan tanah ni, cara dan konsep dia bagaimana? Bagaimana nak gadaikan tanah ni sebenarnya? Kat mana ruang untuk digadaikan tanah peneroka ni? Perdana Menteri dalam setiap siri ucapan beliau sebelum dunia runtuh pun dah maklumkan dah. Kita tidak akan usik walau seinci pun tanah milik peneroka ini untuk digadaikan. Jadi bila Felda Global Venture mengumumkan mereka nak heret KPF, Koperasi Pemodalan Peneroka Felda, Koperasi Pemodalan Felda Malaysia Berhad, yang kita tahu merupakan koperasi yang menjana perolehan 12 bilion setahun, dan tentulah penglibatan KPF ini akan memberi kesan yang sangat besar. Dan kita buat injaksi ini bukan sekali, bermula dengan 4 orang, lepas tu 8 orang di Mahkamah Tinggi Kuantan. Injaksi yang pertama kita berjaya apabila mahkamah memutuskan daripada pendengaran antara plaintiff terdiri daripada 4 orang pemegang saham dan pihak yang mewakili Felda Global Venture, maka akhirnya mesyuarat agung khas KPF dibatalkan. Injeksi ini bukan menjeksi Global Venture ni. Kita injeksi saham tadi. Jadi alhamdulillah kata saya memang kami lapangan ni sudah berjaya menyekat daripada diglobalkan saham PKF ini. Itu satu kejayaan bagi kami lah, peneroka, kata saya. Kemudian pengurus kata balas tindakan yang apa saya hujah kat dia. Dia kata tuan kata mungkin tak faham masa tuan buat agensi tu. Mungkin tuan tak faham kata apa maksud ini yang penyeraian ni. Saya kata mana boleh saya tak faham. Kalau saya tak faham takkan saya buat agensi. Kerana saya fahamlah saya buat agensi ni. Kerana ini hak kami. Kami ni 8 orang berkorban, tanggup, dicemuh dan dimaki, dihamun oleh pihak atasan ke bertengah ke bawah ke. Kerana kami nak tahan hak orang ramai. Inilah pengorbanan kami. Kami sanggup nama kami digadaikan
di pengurus kami, dikata, di macam-macam. Saya cakap dengan pengurus, kata saya, jadi hujah saya kata, saya bukan menghalang Global Venture, tapi saya menghalang KPF ni disenaraikan di bursa saham ni. Injangsi mahkamah yang dipohon oleh sekumpulan peneroka telah menyebabkan majoriti pemegang saham KPF yang berminat untuk membeli dan memegang saham FGV tidak kesampaian. Peneroka ni dia tak tahu dan mereka ni ditakut-takutkan. Dan apabila mereka ni ditakut-takutkan dengan isu kata KPF nanti akan tergadai, duit mereka yang ada dalam KPF nanti akan hilang apabila berlakunya penyalahan. Jadi bila benda-benda ni berlaku, mungkin 8 orang ni rasa mereka akan jadi hero. Mereka akan cuba melindungi hak mereka dalam KPF itu dan mewakili suara ramai. Sedangkan suara ramai adalah suara majoriti. Mereka hanya 8 orang tapi menggunakan mahkamah, injangsi mahkamah yang akhirnya melambatkan proses untuk Felda disenaraikan. Jangkaannya bulan 4 tapi drag 2 bulan. Kerana apa? Kerana isu-isu ni lah tak selesai. Yang akhirnya KPF itu tak dapat bersama-sama dalam proses penyenaraian. Kena tinggal. Disebabkan KPF tidak dapat bersama-sama dengan penyenaraian FGV, maka kerajaan mewujudkan syarikat tujuan khas SPV atau Special Purpose Vehicle kepada para pemegang saham KPF. Setelah KPF gagal untuk bersama dalam penyenaraian FGVH ini, Perdana Menteri masih lagi memikirkan bagaimana peneroka boleh mendapatkan untung secara bersama, secara pukal, secara bersama. Akhirnya diwujudkan SPV. SPV ni akan mewakili 20% pula daripada saham itu. Datuk Najib ni fikir panjang dan fikir jauh. Dia wujudkan SPV ni. SPV ni nanti seolah-olah macam yayasan, akan mewakili keuntungan daripada peneroka, kan, untuk dapat dividen saham tersebut. Untungnya itu dia akan bagikan kepada semua peneroka. Jadi semua peneroka akan dapat dengan jumlah yang sama. Syarikat GLC adalah syarikat berhad yang biasanya mempunyai golden share yang dipegang oleh Kementerian Kewangan Malaysia. Setakat ini, pihak kerajaan sudah memiliki dan memegang golden share di dalam 30 syarikat GLC termasuk MISC Berhad, Malaysia Airport Holdings Berhad dan Telekom Malaysia Berhad. Melalui golden share ini, kerajaan mempunyai kuasa mutlak untuk membuat keputusan demi menjaga kepentingan negara. Kalau orang dalam tak nak, baru kita jual keluar. Sebab banyak, saya nampak ada banyak portion yang dijual keluar negara sebenarnya. Tapi walau macam mana pun pada saya, golden share ataupun pegangan saham majoriti masih lagi ke Felda lagi. Penyenaraian FGV merupakan entiti perniagaan yang wujud untuk membantu mengembangkan sayap organisasi perniagaan Felda kepada satu jenama bertaraf antarabangsa. Sikap keterbukaan para peneroka dan warga Felda untuk memahami konsep transformasi dan globalisasi pasti memudahkan segala rancangan kerajaan yang hendak dilaksanakan demi kebajikan, kepentingan dan kemajuan bersama. Saya ingin menegaskan sekali lagi bahawa apa yang kita lakukan ini adalah sebagai menepati amanah yang telah ditinggalkan oleh Allahyarham Tun Abdul Razak ahli saya. Dan saya sebagai menteri bertanggungjawab atas urusan Felda dan rakan-rakan saya yang lain tidak sekali-kali akan membiarkan sebarang kemudaratan menimpa Felda dan masa depan badan yang telah banyak berbudi dan berjasa kepada bukan saja 112,000 keluarga Felda, tetapi generasi terkemudian dan juga kepada negara pada keseluruhannya. Kita tetap akan memperjuangkan Felda sebagai satu institusi lambang kejayaan dan kebanggaan rakyat Malaysia. Sebab itulah saya kata tadi, Datuk Najib selaku Perdana Menteri dan juga Menteri yang menjaga Felda setelah pun mentransformasikan proses Felda ini. Kalau 50 tahun dulu kita lebih kepada proses sawit dan juga getah, mungkin 50 tahun akan datang ini kita akan melihat dalam keadaan yang berlainan.
Saya nak lihat sebenarnya mak dan ayah saya rehat di rumah. Kalau dulu mereka rehat di rumah menunggu hasil daripada ladang, tapi kali ini mereka rehat di rumah, mungkin buka surat khabar, tengok saham FGVH kat mana kedudukannya. Kalau untung mereka dah boleh berkira. Mungkin tahun ni boleh belikan cucu apa, boleh belikan anak apa, mungkin nak besarkan rumah ke kan. Ataupun mungkin tahun depan boleh berpakat, suami isteri mengerjakan umrah. Yang tu kita nak. Akak cuma rasa gembira, bersyukur yang amat-amat sangat. Seperti yang tak pernah kami sangka, maka kami dapat pada hari ini. Felda masih lagi mengingatkan peneroka. Memang cukup cantik. Pembahagian A kelas daripada Perdana Menteri kita. Felda dalam era menuju ke arah globalisasi memerlukan seluruh warganya turut sama bersedia dan seiring dengan proses globalisasi Felda.